Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Cerita. Saya Luqman Haris, di mana cerita seperti biasa akan menyingkapkan kisah ataupun cerita di sebalik segala berita yang kami bawakan sepanjang hari dan juga setiap hari di saluran 501 dan juga astroawani.com. Baik, hari ini berita banyak didominasi masih lagi oleh kenyataan oleh pemimpin parti yang memerintah India, Bharatiya Janata atau BJP, yang disifatkan sebagai anti-Islam dan sangat menyinggung perasaan umat Islam di negara itu dan juga di seluruh dunia. Dan hari ini beberapa NGO Islam di Malaysia bertindak, berarak dan juga menyerahkan memorandum kepada Pesuruhjaya Tinggi India di Malaysia. Itu apa yang kami bawakan sepanjang hari ini dan juga di astroawani.com. Tapi seperti biasa, cerita bukan saja ingin fokus kepada main story, cerita utamanya, tetapi juga apa cerita di sebalik berita di sini. Termasuk apa pengalaman dan cabaran wartawan untuk membuat liputan dalam cerita berkenaan dengan cerita-cerita sebegini ataupun assignment sebegini yang kadang-kadang bersifat agak mencabar kerana hiruk pikuknya di situ. Ridauddin Daud adalah wartawan kami yang turun ke Suruhanjaya Tinggi India ke Malaysia sebentar tadi di Ibu Negara. Din, pertama sekali sebelum kita cerita berkenaan dengan proses dan cabaran seorang wartawan untuk membuat liputan event seperti ini, untuk kita faham, mungkin ada di antara luar sana penonton di luar sana yang mungkin kurang familiar, kurang tahu berkenaan dengan apa isu latar belakangnya. Jadi apa cerita background kepada seluruh kekecohan berkenaan dengan sentimen anti-Islam di India ini, Ridauddin? Baik, terima kasih Luqman. Ya Luqman, kalau diikutkan background ataupun kisah di sebalik apa yang berlaku pada hari ini, ia sebenarnya melibatkan kenyataan daripada jurucakap kerajaan India, melibatkan BJP, parti utama yang membentuk kerajaan di sana, apabila dua orang mengeluarkan kenyataan kontroversi melibatkan nama Nabi Muhammad SAW dan juga isteri baginda Sayyidatina Aisyah, yang kemudiannya mencetus satu ketidakpuasan hati terhadap bukan sahaja masyarakat di India, malah masyarakat di seluruh dunia, terutamanya melibatkan umat Islam, apabila kenyataan itu sebenarnya dianggap agak sensitif dan juga tidak langsung menjaga sensitiviti umat Islam di seluruh dunia. Seperti apa yang mereka katakan, NGO sebentar tadi ada juga mengatakan bahawa perkara melibatkan Nabi Muhammad dan juga Sayyidatina Aisyah ini acap kali dibangkitkan, kerap kali juga dibangkitkan kerana mungkin usia perkahwinan pada waktu itu, usia Sayyidatina Aisyah mungkin masih lagi muda, itu juga antara yang dibangkitkan sejak dari dahulu. Sebenarnya itulah isu yang dibangkitkan, dan terbaru nampaknya masih lagi ada kenyataan-kenyataan sebegitu dikeluarkan oleh pemimpin daripada India. Dan itulah seperti kita tahu, di India sekarang keadaan agak tegang apabila berlakunya perselisihan agama yang melibatkan India dan Hindu di sana. Jadi sudah pasti apabila keluarnya kenyataan-kenyataan seperti ini, mungkin BJP menganggap itu sebagai laba politik untuk mereka. Namun bagi sebenarnya apabila berlaku perkara sebegini, setiap kali kenyataan yang dikeluarkan, walaupun ia mungkin mereka memfikirkan ada kelebihan politik kepada parti mereka, namun ia sebenarnya harus memikirkan juga kesan di sebaliknya, terutama apabila melakukan ataupun mengucapkan sesuatu perkara yang melibatkan sensitiviti agama lain. Jadi saya sebenarnya tidaklah mahu berkata panjang berkaitan dengan isu ini, kerana NGO ini sebenarnya ada beberapa NGO mewakili lebih 140 sebenarnya di bawah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ataupun YADIM yang melakukan ataupun menyerahkan memorandum pada hari ini. Jadi mungkin kita boleh dengar sedikit apa yang dikatakan oleh salah seorang wakil NGO ini, Luqman. Mana tiada tindakan yang diambil terhadap mereka, maka kita umat Islam akan meneruskan agenda untuk membangkitkan kesedaran umat Islam terhadap perbuatan biadab yang dilakukan oleh BJP ini. Dan ini juga menjadi amaran kepada semua pihak, sama ada di India ataupun di Malaysia atau di mana saja. Jangan sekali-kali bertindak biadab di luar batasan akal ketamadunan manusia dengan melakukan penghinaan terhadap agama yang lain. Jadi baik, sebenarnya itu apa yang dikatakan. Jadi seperti biasakan, kalau dengarkan kepada apa yang diperkatakan tadi, sebenarnya ini hanyalah satu gerakan awal yang kita boleh katakan. Mungkin selepasnya jika tiada tindakan ataupun apa-apa yang dilakukan oleh BJP, mungkin akan ada lagi gerakan seumpama ini dilakukan pada masa-masa akan datang. Jadi itulah yang diperkatakan sebenarnya. Antara yang mereka
mahukan adalah supaya BJP meminta maaf kepada seluruh umat Islam, bukan sahaja di India, malah di seluruh dunia kerana mengeluarkan kenyataan sedemikian, dan mereka juga mengharapkan ataupun mendesak sebenarnya BJP untuk mengambil tindakan terhadap dua individu tersebut. Namun dalam masa sama juga mereka memuji tindakan kerajaan Malaysia yang pantas mengeluarkan kenyataan, utamanya menerusi Menteri Luar Negeri Datuk Seri Saifuddin Abdullah yang memanggil juga Pesuruhjaya Tinggi India BN Reddy untuk bertemu dan memberitahu bahawa Malaysia tidak suka dengan apa yang berlaku pada hari ini. Jadi itulah yang berlaku pada hari ini. Suasananya agak tenang, agak lancar, semuanya berjalan lancar kerana tidak begitu ramai. Saya fikir mungkin tidak sampai 20 orang yang hadir pada hari ini kerana pada pagi tadi sebenarnya fokus mereka adalah untuk menyerahkan memorandum, dan mereka juga mengatakan bahawa inilah contoh sebenarnya apabila di Malaysia, apabila berlaku sesuatu seperti ini, mereka mengadakan bantahan, menyerahkan memorandum secara aman, langsung tiada rusuhan, langsung tiada provokasi dan sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh NGO-NGO tersebut, menunjukkan bahawa Islam di Malaysia sebenarnya beginilah keadaannya, beginilah caranya. Kita melakukan bantahan, menyerahkan memorandum dengan cara aman, supaya yang penting supaya mesej itu sampai, tidak kiralah bagaimanapun caranya. Jadi mungkin kita boleh dengar sedikit apakah yang dikatakan oleh CEO Yadim sendiri, dan selepas itu saya akan ulas apakah yang berlaku di sebalik apa yang terjadi pada pagi tadi, Lokman. Kita dengarkan sedikit. Sepatutnya seperti mana mereka ada hak untuk menyatakan pandangan mereka. Kalau mereka katakan demikian, mereka juga perlu melaksanakan tanggungjawab untuk mendengar grievance ataupun sungutan daripada peringkat bawahan. Tindakan untuk tidak menerima memorandum daripada masyarakat madani ataupun masyarakat civil society di Malaysia bukan satu tindakan yang bersifat diplomatik dan juga demokratik seperti mana yang mereka laung-laungkan. Itulah apa yang dikatakan sebenarnya. Saya sejujurnya lah, masa saya mula datang tadi, saya dengan kameraman AB Uzad bin Latif, kami datang kira-kira jam pukul 10, dijangka jam 10.30 baru mereka akan menyerahkan memorandum. Kami sampai saja di bangunan itu. Bangunan itu sebenarnya bangunan baru. Kalau ikutkan sebelum ini, tak silap saya, di Jalan Duta dan di kawasan situ. Namun nampaknya di satu bangunan baru di Jalan Setapak, memang satu bangunan yang agak besar. Pada awalnya kami tidak tahu di manakah pejabat tersebut, rupanya berada di tingkat 1 dan bahagian dalam. Jadi apabila kami sampai, biasanya kalau kami sampai di mana-mana melibatkan penyerahan memorandum di kedudukan dan sebagainya, kami akan tunggu di luar pagar. Namun pada pagi tadi kami dibenarkan masuk, malah pengawal keselamatan juga siap bertanya kepada kami, "Cik, nak pergi mana?" Pengawal keselamatan warga asing bertanya mau pergi ke mana, dan kemudian membawa kami ke tingkat 1. Jadi kami tunggu saja di sana sehinggalah saya fikir mungkin dalam 10.15 sebegitu, pemilik bangunan itu datang dan meminta kami untuk keluar kerana kami tiada kebenaran untuk berada di sana. Kami faham, kami tiada masalah kerana biasanya pengalaman-pengalaman sebelum ini pun memang kami akan berada di luar. Namun biasalah pada hari ini kami diminta untuk keluar, kami keluar, tiada masalah. Dan difahamkan juga NGO-NGO yang ingin menyerahkan memorandum juga diarahkan untuk keluar, dan mereka hanya menyerahkan memorandum di luar pagar saja. Jadi itu yang saya difahamkan. Tapi itu biasa, Lokman. Kami pun dah biasa apabila mereka mengarahkan kami untuk keluar, kami hanya bersetuju, kami langsung tidak membantah, tidak langsung meminta untuk terus berada di dalam dan terus keluar seperti biasa. Biasalah, itu memang perkara biasa yang biasanya berlaku kalau kita buat coverage di kedutaan dan sebagainya, Lokman. Ya, tentu Din, kita tidak mahu kekecohan ataupun rusuhan dalam sebarang assignment yang kita buat liputan. Tetapi apabila kita bercakap berkenaan dengan NGO Islam akan berkumpul untuk menyerahkan memorandum kepada Suruhanjaya atau kedutaan atau apa saja, kita mungkin separuh daripada kita ini menjangkakan akan ada sedikit kemeriahan atau kekecohan, ramai orang yang akan turun dan sebagainya. Sebagai seorang wartawan, mungkin kita biasa dengan impression sebegitu berdasarkan acara-acara ataupun insiden-insiden lain sebelum ini yang kita buat liputan. Jadi adakah Din selaku seorang wartawan agak terkejut melihat ia aman-aman satu, dan nombor dua, tidak ada banyak orang pun yang turun untuk menyerahkan memorandum ini, dan apa juga cabaran untuk mendapatkan sebagai seorang wartawan maklumat yang mencukupi dan tepat di sebalik semua cabaran-cabaran yang Din lalui, seperti tidak diberi kebenaran untuk masuk dan sebagainya. Kita perlu pastikan cerita kita tepat dan juga cepat. Apa cabaran jika berlaku begitu? Apa yang wartawan boleh lakukan?
Baik Lokman, biasalah Lokman, kalau berlaku sebegitu sebenarnya memang kita pun ada ramai-ramai kawan di sana, sebenarnya ramai juga, saya fikir mungkin ada lebih kurang dalam 15 orang media yang ada di luar sana. Jadi seperti biasa, kalau tidak boleh membuat liputan di dalam, kami akan keluar. Keluar di mana? Kalau kata keluar bangunan, keluar bangunan. Kalau tak dalam kawasan bangunan pun tidak boleh, perlu keluar pagar, kami akan keluar pagar. Kalau tepi jalan lah. Kerana apa? Yang penting sebenarnya kita ingin mendapatkan apa yang dikatakan oleh NGO-NGO tersebut. Dan dalam pada pagi tadi sebenarnya apabila kami sampai, kami masuk dan kemudian kami diarahkan untuk keluar. Jadi sebelum saya pergi ke tepi jalan, saya sempat beritahu kepada wakil NGO, bagi tahu mereka, kami tim-tim media akan tunggu di luar, di tepi sana saya tunjukkan. Jadi kalau lepas selesai semua nanti, teruslah pergi ke kami dan buat sidang media di sana. Jadi itulah yang berlaku. Mereka terus pergi ke sana dan memberikan maklumat kepada kami. Mereka bawa juga memorandum itu. Biasanya begitulah keadaannya apabila mereka menghantar memorandum kepada kedutaan, Suruhanjaya Tinggi dan sebagainya, pasti akan ada banyak sebenarnya salinan untuk media dan juga dipaskan kepada rakan-rakan mereka. Jadi itulah orang kata petunjuk yang kami perlukan, kerana yang penting sebenarnya kita biasalah kalau serah memorandum tidak ada banyak apa yang kita boleh ceritakan, hanya bertemu dan mereka berbual dan sebagainya, mungkin menceritakan sedikit apakah rasa ketidakpuasan hati, kemudian Pesuruhjaya Tinggi akan membalas dan sebagainya, akan berkata ini mungkin adalah salah satu yang akan diberi perhatian dan sebagainya. Jadi itulah antara momen-momennya, biasanya sekejap saja, mungkin dalam seminit atau 2 minit sudah selesai. Yang penting sebenarnya adalah sidang media selepas semuanya selesai, kerana di situlah mereka akan meluahkan isi hati dan di situlah juga mereka akan menyuarakan bantahan, mereka akan menyuarakan desakan, mereka akan berkata pelbagai inisiatif dan juga carangan yang mereka akan suarakan. Jadi di situlah sebenarnya yang penting sebenarnya penyerahan memorandum itu mungkin kita penting daripada segi visual, namun yang penting selepas selesai semuanya, kerana kita ingin mendapatkan input-input daripada NGO-NGO tersebut, Lokman. Itu yang paling penting pada saya, Lokman. Jadi cabarannya begitulah. Kalau kata kena tunggu luar tengah-tengah panas, kita tunggulah. Kalau kata dapat masuk dalam aircon, tempat-tempat aircon, kita tunggulah. Kalau dapat dalam aircon memang lagi best lah. Tapi tak mengapalah kalau keluar pun kami tunggu, kerana itulah kerja wartawan, kerana kita ingin memastikan maklumat itu daripada mereka kepada kami sampai kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya yang membaca esrawani.com dan melihat buletin-buletin kita, Lokman. Baik, terima kasih Ridauddin. Dedikasi itu yang kami akan sentiasa pamerkan melalui wartawan-wartawan yang terkemuka seperti Ridauddin, yang sentiasa tidak malu, tidak segan untuk bersusah payah di lapangan demi untuk membawakan berita yang bukan sahaja cepat tapi juga tepat untuk rakyat Malaysia. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.